Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya semula dengan Cikgu Sazi. Okey, kita mulakan kelas kita hari ini dengan sambungan kepada tajuk pada minggu lepas, iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Jadi, minggu lepas kita dah tengok cara untuk pemfaktoran dengan kaedah menyenaraikan faktor sepunya dan seterusnya mencari faktor sepunya terbesar. Tetapi pada minggu ini kita akan tengok kaedah yang kedua, iaitu menggunakan kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Baiklah, sekarang kita sambung kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh, saya nak awak imbas semula apa yang dimaksudkan dengan kuasa dua sempurna. Okey, kuasa dua, nombor kuasa dua sempurna ini contohnya, kenapa pula saya tulis sengit-sengit ya? Contohnya, saya ada 9. Okey, soalan saya, adakah 9 ini ialah nombor kuasa 2 sempurna? Okey, katakanlah 9. Kita nak tahu adakah 9 ini merupakan nombor kuasa 2 sempurna. So, macam mana kita nak check? Okey, kita nak check. Langkah pertama, kita tekan dulu kalkulator. Kita tekan simbol punca kuasa. Lepas tu kita masukkan nombor 9. Nombor yang diberi itulah. Okey. Jadi kita tengok jawapan dia. Tekan sama dengan tengok jawapan kalkulator bagi apa. Okey. Kalau kalkulator bagi dekat situ ialah ni jawapan dia ni ialah nombor bulat. Okey. Jadi kita panggil sebagai 9 itu ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi dalam kes ni kita dapat 3. Betul tak? Kalkulator bagi 3 kan? Jadi 9 tu ialah kuasa 2 sempurna lah. Sebab dia dapat nombor bulat. Faham? Itu cara nak check. Jadi, macam mana kita nak tulis 9 itu, ni yang kita belajar tahun lepas. 9 itu bersamaan dengan ni 3 jawapan. 3 kuasa 2. Macam tu. Okey. Okey, boleh tu yang kita dah buat tahun lepas. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita ada X kuasa 2 tolak 4. Okey, step nombor 1. Kita tengok dulu. Mana nombor? Kenalkan nombor. Okey, ini ialah X kuasa 2. Jadi, nombor yang dia beri ialah 4. Jadi, step nombor 1, kita check. Adakah 4 itu ialah kuasa 2 sempurna? Jadi, kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, kita tengok kalkulator akan beri sebagai 2. Betul tak? Okey, itu step nombor 1 ya. Tekan dulu kalkulator. Jadi, ini jawapan kalkulator. Jadi, kita tahu punca bagi 4 sama dengan 2. Kalkulator bagi begitu. Kan? Jadi kita tukarkan dia 4 ini ialah 2 kuasa 2. Macam ni, macam yang atas ni. Kan? Macam ni tadi kita buat. Okey, faham? Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua. Kita tukar soalan. Okey, kita tukar soalan yang dia beri. Bukan tukar suka-suka tau. Maksudnya kita cantikkan soalan kita. Okay, jadi sekarang yang pertama tadi, kita ada X kuasa 2 tolak 4. Ni soalan asal. Maksud tukar, kita tukar semuanya dalam bentuk kuasa 2. Jadi kita tahu tadi 4 ini ialah ni 2
kuasa 2. Jadi sekarang kita akan jadi X kuasa 2 tolak 4 ni ialah 2 kuasa 2. Sampai kat sini boleh? Itu maksudnya tukar soalan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita sambung kat sini. Okay, ini tadi, di step yang kedua, kita dah tukar. Soalan asal, dia dah jadi X kuasa 2. Okay. Tolak 2 kuasa 2. Okey, yang di sini tadi. Yang di sini. Okey. Jadi, langkah yang ketiga ialah buka. Okey, kita akan buka 2 kurungan besar. Okey, kita buka 2 kurungan. Jadi, sekarang 2 1 besar 2 kurungan besar 2. Boleh macam tu. Okey, jadi sekarang tengok. Okey, kita ada X. X letak kat depan. X tu ada 2. Satu kurungan letak X. Satu lagi letak X. X darab X dapat 2X kuasa 2. Boleh? Okay, sekarang nampak 2 ada 2. Jadi 2 ada 2 kali. Satu di kurungan pertama. Yang kedua di kurungan yang kedua. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita nak 2 itu ialah tolak. Jadi kalau di sini tolak, mestilah simbol dia 1 tambah 1 tolak. Ingat tak tahun lepas saya cakap dah, kalau dia tambah tolak, jawapan dia akan jadi tolak. Kan? Kalau dia tolak tambah, jawapan dia akan dapat tolak. Kan? Okay. Kalau dia tolak ataupun kedua-duanya tambah, ini semua akan dapat tambah. Kan? Yang ni yang saya suruh awak hafal tahun lepas. Yang ni yang kena hafal tahun lepas. Ini. Boleh? Okey. Jadi bila kita dah buka 2 kurungan, kita dapatlah jawapan. Inilah yang kita panggil sebagai pemufaktoran. Ya, siaplah ni. Inilah jawapan kita. Tapi, sebelum kita nyatakan ini sebagai jawapan, step yang keempat, kita mesti semak. Semaklah. So, macam mana kita nak semak? Kita lakukan proses kembangan. Kembangan yang kita dah belajar sebelum ni. Betul tak? Yang ini. Okey, kita buat. Okey, siapa yang ingat lagi macam mana kita buat kembangan? Okey, jadi kita buat kembangan seperti biasa yang kita dah belajar. Okey. Jadi kita ada X kepala, ini X dengan XX tambah 2, X tolak 2. Jadi, yang ini darabkan dapat X kuasa 2. Okay, ini dapat X kuasa 2. Yang ini darabkan dapat negatif 4. Yang ini kira dekat luar, kita akan dapat negatif 2X. Yang ini kira kat luar, kita dapat positif 2X. Lepas tu kita tekan kalkulator, ini akan dapat sifar.
Jadi ini yang soalan tanya. Ni sama seperti contoh soalan. Jadi jawapan yang kita berikan adalah betul. Faham? Okey. Kalau kita faham, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, sekarang saya ada contoh yang ketiga. Saya ada X kuasa 2 tolak 9. Jadi, macam saya cakap tadi, macam mana nak selesaikan? Step nombor 1. Semak dulu nombor. Adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Jadi, kita tekan kalkulator. Kita tekan 9. Kalkulator akan bagi jawapan 3. Betul? Jadi kita tahu 9 itu ialah 3 kuasa 2. Okey, itu step nombor 1. Step nombor 2, kita ubah soalan. Okey, jadi kita ada yang asal X kuasa 2 tolak 9. Okey, ini soalan asal. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak, nampak tak ini? Kan? 9 tu akan jadi 3 kuasa 2. Faham? Okay, step nombor 3. Step nombor 3, saya kata buka 2 kurungan besar. Okay, saya buka. Depan saya ada X, jadi saya masukkan X. X. Belakang saya ada 3 kuasa 2, jadi sini 3. Sini 3. Okey, jadi sini 3. Sini tolak, jadi saya akan masuk 1 tolak 1 tambah. Okey. Boleh? Itu step yang ketiga. Step yang keempat ialah kita semak. Step yang keempat, kita akan semak. Jadi kita akan semak X tolak 3 X tambah 3. Jadi X darab X ialah X kuasa 2. Tolak 3 tambah 3 akan dapat negatif 9. Okey, lepas tu X tambah 3. Okey, ini dapat positif 3X. X tolak 3 akan dapat tolak 3X. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat sifar. Jadi betul, inilah jawapan kita. Okey, boleh? Boleh Okey, sekarang seterusnya kita akan pergi kepada. Okey, baiklah, kita sambung kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang ketiga. Okey, apa beza contoh 3 dengan contoh 1 dengan contoh 2? Contoh yang ketiga sekarang, sini ada nombor, sini pun ada nombor. So, jangan risau. Okey, sama juga. Step nombor 1. Step nombor 1. Kita cek dulu. Adakah 9 ini kuasa 2 sempurna? Tekan kalkulator, kalkulator akan bagi 3. Next, adakah 100 ialah nombor kuasa 2 sempurna? Okay, kita tekan kalkulator, kalkulator akan bagi 10. Betul? Okay, sekarang kita tahulah 9 itu ialah 3 kuasa 2, 100 ialah 10 kuasa 2. Boleh? Okey. Step nombor 2 masih sama. Kita ubah soalan asal kita. Soalan asal, kita ada 9M kuasa 2 tolak 100. Jadi 9 ini kita tahu dia ialah 3 kuasa 2. So, ini ialah 3 kuasa 2. Baru dapat 9. Belakang ini kita ada M kuasa 2.
100 ini ialah tolak 10 kuasa 2. Sama je step dia. Okey, step yang ketiga, kita buka 2 kurungan besar. Macam tu. Okay. Sekarang nampak tak? 3 kuasa 2. So, 3. Tapi 3 kuasa 2 ni berkawan dengan M kuasa 2. Jadi, berkawan dengan M. Macam tu. Boleh? Sebab dia kawan rapat-rapat dekat situ. Okay, sekarang baru jauh sikit. Jauh sikit ialah 10 kuasa 2. Jadi di sini ialah 10. Di sini ialah 10. Okay, sekarang dia kata tolak. Jadi kat sini tolak. Nak jadikan tolak mestilah tolak. Sini tambah. Okey. Dan last sekali kita mesti semak. Jadi kita semak, kita ada 3M tolak 10. Kita ada 3M tambah 10. Jadi bila kita semak, sini dapat 9M kuasa 2. Ini akan dapat 100. Tolak tambah akan dapat tolak. Dalam dia akan dapat positif 30M. Ini akan dapat negatif 30M. So, kalau kita tambahkan guna kalkulator, kita akan dapat sifar. Jadi, inilah jawapan kita. Okey, boleh? Itu contoh yang ketiga. Alright. Sekarang, mari kita tengok yang ni pula. Contoh yang keempat. Okey, sekarang kita tengok macam ni pula. Okey, sekarang tadi saya kata kalau nampak je nombor macam ni, 3 dengan 147, terus tekan kalkulator. Betul tak? Okey, step nombor 1, kita check dulu. Okey, 3, punca kuasa 3 dengan punca kuasa 147. Okey, tekan kalkulator, kalkulator bagi. Tak cantik kan? Okey, kalau awak tekan punca kuasa 3, dapat macam ni. Betul tak? Kan? Dapat tak cantik? Penuh kalkulator awak. Okey, awak tekan pula 147. Weh, tak cantik lagi. Masih tak cantik. Jadi, ini tak jadi. Okey, tak jadi. Okey, step nombor 1 ni tak jadi. So, macam mana nak fikir? Okey. Sekarang dia suruh juga kita faktorkan. Okay, sekarang kita tengok. 3. Okey, dalam sifar 3, 147. 147 ni boleh tak bahagi dengan 3? Kan? Okey, sekarang kita tekan kalkulator. Kita kecikkan. 147 bahagi dengan 3. Berapa tu kita dapat? Kita dapat 49. Betul tak? Kan kita dapat 49. So, kita kecikkan. Kalau kita kecikkan, bermaksud ini bahagi dengan 3. Sini pun kita bahagi dengan 3. Jadi, kita dapatlah dekat sini. Y kuasa 2 tolak 49. Okey. Betul. Okey, tapi tadi kita ada bahagi dengan 3 bermaksud, tak muat sekejap ya, saya cantikkan. Okey, jadi bermaksud ini kita dah faktorkan dia keluar. So, kita jadi gini. 3 Y kuasa 2 tolak, ini bahagi dapat 49. Macam tu. Boleh? Okay, sekarang baru kita check. Oh, kita ada Y kuasa 2 dengan 49. So, step nombor 1 kita check. Adakah 49 kita ialah nombor kuasa 2 sempurna? So, kalkulator akan bagi 7. Jadi, kita tahu 49 ialah 7 kuasa 2. Boleh? Okey, next step nombor 2 masih sama.
Kita tukar soalan, kita akan dapat 3 Y kuasa 2 tolak 49. Ini soalan asal. Jadi dia akan jadi begini. Hati-hati tau. Dia jadi Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Jadi 2 kurungan macam tu. Okey, step nombor 3. Kita buka 2 kurungan. Okey, buka 2 kurungan. Hati-hati. Dekat luar kurungan ada 3. Ada 3. Okey. Tapi 3 ni ialah untuk semua sekali. Jadi kita kena buka kurungan besar. Macam tu. Baru kita masuk. Dia ialah Y. Okey, ada Y kuasa 2. Ada 7 kuasa 2. So, dia ialah negatif. Jadi, 1 negatif, 1 positif. Okey. Inilah jawapannya. So, awak bolehlah semak. Okey, yang semak awak buat sendiri dah kali ni. Okay, betul tak akhirnya bila awak semak awak dapat jawapan? Jawapan yang awak dapat tu mesti sama dengan soalan asal. Okey, step nombor 4. Yang ni awak buat sendiri ya. Yang semak ni cuba buat sendiri. Okey, tu contoh yang keempat. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima saya ada 1. Kan? 1. Jadi step nombor 1 mudahlah. Kita tekan kalkulator, adakah 1? Ya, kalkulator kata ialah 1. Jadi kita tahu 1 ialah 1 kuasa 2. Jangan pula kata tak ada. Ada kan 1. Jadi ni mudahlah. Step nombor 2. Kita tukar soalan X kuasa 2 tolak 1. Sebenarnya ialah X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, step nombor 3. Kita buka 2 kurungan macam biasa. So, X ada 2. 1 pun ada 2. Tolak 1 lagi tambah. So, step nombor 4 ialah semak. Nanti awak semak sendiri ya. Boleh? Okey, baiklah. Kita akan beri contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-6. Okey, sekarang step nombor 1. Saya kata cari nombor. Cikgu, mana ada nombor? So, step nombor 1 tak payah buat lah. Sebab apa tak payah buat? Sebab tak ada nombor. Yeay. Tak payah buat sebab tak ada nombor. Betul? Okey, step nombor 2 buat macam mana? Step nombor 2 kata ubah soalan. Tapi dah tak ada nombor, tak payahlah ubah soalan. Betul? Yeay, tak payah buat lagi step nombor 2. Betul? Okey, step nombor 3 dia kata apa? Buka 2 kurungan. Buka 2 kurungan. Yang ni tak boleh nak ye lah sebab memang kena buka. Okey, sekarang kita ada apa? X kuasa 2 ialah XX. Y ada kuasa 2, Y. Okey, baik-baik. Kat tengah ni ialah tolak. Jadi 1 tolak, 1 tambah. Step nombor 4 ialah kamu semak. Okey. Itu sahaja apa yang dikatakan sebagai pemfaktoran dengan kaedah. Dengan kaedah apa tadi kita buat? Siapa ingat? Dengan kaedah beza antara 2 sebutan kuasa 2 sempurna. Jadi sebelum kita pergi ke next slide, saya nak ulang balik. Kita ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita cek dulu nombor yang diberi ialah kuasa 2 sempurna ataupun tak dengan menggunakan kalkulator. Itu step nombor 1. Step nombor 2, kita ubah persamaan ataupun ubah
soalan. Step nombor 3, kita buka 2 kurungan besar. Dan step nombor 4 ialah semak. Okey, baiklah. Sekian untuk hari ini. Sebelum kita tamatkan, saya nak awak buat soalan latihan di Jom Cuba 2.2, muka surat 33. Ni buku teks. Soalan nombor 3, A, B dan D. Okey semua, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.